Okay, so selamat pagi kepada semua pelajar 4 sains. Jadi untuk pembelajaran ataupun PDPR fizik pada hari ini, kita akan belajar berkenaan dengan subtopik 5.2. Okay, apa itu subtopik 5.2? Kalau kamu boleh rujuk dua bahan, iaitu kamu boleh rujuk kamu punya modul dan kamu boleh rujuk buku teks muka surat 184. Okay, so kita akan belajar berkenaan dengan pelembapan dan resonans. So kita asingkan konsep ni lah. Sebenarnya konsep ini lebih kurang sama lah. So cuma kita asing-asingkan penerangan dia satu per satu. Okay, so mula-mula kita belajar berkenaan dengan pelembapan. Apa itu pelembapan? Okay, so kita lihat dalam buku teks dulu, kita lihat introduction dia. Sistem yang berayun yang disesarkan kemudian dibiarkan berayun tanpa tindakan luar, bermaksud contohnya ada kita buat eksperimen ladung tu kan. So kalau kamu biar dia berayun, okay, kamu sesarkan, lepaskan, apa yang kamu perhatikan dengan ayunan dia? Lama kelamaan ayunan dia punya sesaran amplitude dia makin lama makin kecil kan. Okay, so kalau kita tidak push dia lah, sama juga kalau kamu pergi ke taman permainan, apabila kamu tolak adik kamu ke siapakah yang duduk di atas buaian tu, okay, kalau kamu tolak sekali, okay, mula-mula mungkin dia besar, dia punya sesaran tu, lama kelamaan dia makin sedikit. Jadi untuk mengekalkan kita perlu sentiasa tolak kan. Jadi sistem yang berayun tanpa daya luar, kalau dia tak ada daya luar, okay, tanpa tindakan daya luar, dia akan berayun dengan satu frekuensi. Jadi kalau frekuensi dia kita panggil sebagai frekuensi asli lah. Sekiranya dia berayun tanpa ada daya luar, dia berayun sendiri, itu dinamakan sebagai frekuensi asli. Bermaksud frekuensi semula jadi dah lah. Okay, semua contohnya gelas. Gelas walaupun kamu tak nampak dia berayun, semua bahan lah, practically semua bahan yang di dunia ini, dia ada frekuensi asli dia tersendiri. Okay. Jadi apa yang berlaku sekiranya sistem, kita tengok aktiviti 5.8. Okay, contohnya kamu buat satu eksperimen kan, kalau kamu sesarkan beg plastik berisi gula pasir itu, kalau kamu lepaskan, apa yang kamu perhatikan? Okay, mula-mula mungkin dia besar. Okay, okay, lama kelamaan dia makin kecil kan. Lama kelamaan dia punya amplitude tu makin kecil. Kenapa dia punya amplitude tu lama kelamaan makin kecil? Jadi kalau kita lihatlah, kita kaji dari segi graf dia. Okay, jarang kita akan dapat graf jenis ini di mana semua amplitude dia sama saja. Kecuali ada, yang ini bermaksud dia ada daya luar. Kalau dia tak ada daya luar, dia cuma berayun sendiri, okay, mula-mula besar, lama kelamaan semakin mengecil. Kalau kamu tengok dia punya amplitude mula-mula besar kan, lama kelamaan semakin kecil. Okay, kenapa? Okay, apa sebab dia? Jadi itu adalah berkaitan dengan konsep pelembapan lah. Jadi kenapa amplitude sistem yang berayun tu berkurang? Ini disebabkan oleh pelembapan, satu proses yang kita panggil sebagai pelembapan. Okay, jadi semasa pelembapan berlaku, amplitude berkurangan. Tetapi kamu perlu ingat, amplitude kurang. Amplitude kurang. Tempoh kurang ke tidak? Kalau kita tengok sini, dia punya tempoh, tempoh dia sentiasa kekal, bermaksud tempoh dan frekuensi adalah kekal, takkan berubah lah. Jadi apa sebenarnya takrifan bagi pelembapan? So kamu tengok dalam ni, pelembapan ialah pengurangan amplitude suatu sistem ayunan akibat kehilangan tenaga. Jadi itulah takrifan bagi pelembapan. Okay, pelembapan ada dua. Okay, cikgu ulang balik apa itu pelembapan. Pelembapan ialah pengurangan amplitude suatu sistem ayunan akibat kehilangan tenaga. Jadi pelembapan ada dua. Yang pertama ialah disebabkan oleh apa? Okay, yang pertama kita panggil sebagai pelembapan luaran. Kenapa dia dipanggil sebagai luaran? Faktor luaran. Apa faktor luaran dia semasa dia berayun? Okay, disebabkan oleh daya geseran lah. Sama ada daya geseran rantai
rantai buaian tu ataupun geseran dengan rintangan udara. Okey, ini adalah faktor luaran. Kalau faktor dalaman pula, pelembapan dalaman disebabkan oleh apa? Okey, pelembapan dalaman disebabkan oleh kerja yang dilakukan semasa regangan dan mampatan zarah-zarah yang bergetar dalam sistem tersebut. Okey, dia kehilangan. Kenapa dia kehilangan tenaga? Dia kehilangan tenaga sebab kerja terpaksa dilakukan. Jadi kita lihat ilustrasi di sini. Okey, adalah nota kamu ada di sini, kamu boleh tengok apabila suatu sistem yang berayun, ini dalam modul dibiarkan berayun dalam satu jangka masa yang lama, amplitude dia semakin berkurang. Kenapa? Disebabkan oleh kehilangan tenaga. Sistem itu dikatakan mengalami proses pelembapan. Okey. Dan pelembapan ada dua, iaitu pelembapan luar dan pelembapan dalaman. Luaran dan pelembapan dalaman. Pelembapan luaran disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh rintangan udara, rintangan bahan-bahan tersebut, daya geseran dan sebagainya. Kalau pelembapan dalaman pula, dia adalah disebabkan oleh regangan dan mampatan zarah-zarah. Okey, so kita lihat contohnya lah. Kalau kertas kan, contohnya kertas kan, pembaris besi kamu kan, kalau kamu regangkan dia. Okey, contohnya kalau kita regangkan. Bahagian yang melengkung sebelah dalam ni, yang ini ya, bahagian sini, dia akan mengalami mampatan. Yang ini pula, zarah-zarah dia mengalami regangan kan, bermaksud dia berjauhan di antara satu sama lain. Ya, contohnya, kalau dalam keadaan normal, jarak dia cuma macam ni saja. Kalau kamu jauhkan, untuk menjauhkan zarah-zarah dia daripada jarak yang asal tu, kamu perlu melakukan kerja. Sama juga kalau keadaan asal jarak di antara satu zarah dengan satu zarah macam ni. Kalau kamu nak mampatkan dia, kamu pun perlu melakukan kerja dia. So, kenapa tenaga dia boleh hilang? Tenaga dia boleh hilang disebabkan oleh kerja. Kerja terpaksa dilakukan untuk mengatasi daya tarikan tu. Contohnya macam yang cikgu terangkan tadi lah. Kalau dia jarak macam ni kan, kamu nak regangkan dia, kamu terpaksa lakukan kerja untuk jarakkan zarah. Kalau kamu nak mampatkan dia, sama juga kerja terpaksa dilakukan untuk tolak dia menjadi lebih dekat di antara satu sama lain disebabkan oleh tarikan semula jadi itu. Apa daya tarikan tu? Van der Waals kan? Betul ke Van der Waals ke? Tanya cikgu kimia kamu lah. Okey. Jadi itu adalah dua jenis pelembapan, dalaman dan luaran. Okey, so kita lihat dulu poin yang keempat. Ada dua jenis sistem berayun. Ada dua jenis sistem berayun sebelum kita lihat kepada konsep yang kedua. Okey, sistem yang berayun yang pertama kita panggil, biasa kita sudah buatlah, iaitu sistem bandul ringkas. Macam mana kira formula dia? Okey, inilah formula dia. Untuk kira tempoh dia, T sama dengan 2 pi L over G, ataupun ni, ada formula di sinilah. Okey, jarang dia tanya soalan lah, tetapi kalau dia tanya pun dia akan bagilah. Ini biasanya dalam kertas 3. Okey. Dan apa faktor yang mempengaruhi tempoh ayunan dia? Yang pertama ialah panjang, yang kedua ialah pecutan graviti. Jisim mempengaruhi ke tidak? Kalau kamu gantungkan beban secara menegak, kamu biar dia berayun side to side, jisim tidak akan mempengaruhi ayunan. Tetapi kalau dalam kes spring ni pula, kalau jenis spring spring dia ada mainkan peranan sikit. Okay, kalau jenis spring, ini formula dia untuk mengirakan frekuensi dan tempoh dia. Faktor yang mempengaruhi ialah jisim. Jisim lah, semakin berat, semakin perlahan. Semakin ringan, dia akan semakin laju dia punya getaran dia. Dan satu lagi ialah pemala spring. Okay, tak berapa penting. Yang ini perlu kamu tahu sikitlah, sebab sedikit. Kalau bandul, jisim tak memainkan peranan. Dia cuma yang memainkan peranan cumalah panjang, panjang dan pecutan graviti. Okay, so sekarang kita lihat kepada konsep yang kedua, iaitu resonan.
Okey, tadi cikgu sudah terangkan kan, setiap bahan tu dia akan mempunyai frekuensi asli yang tersendiri kan. Kalau dia mampu berayun, dia akan mempunyai frekuensi asli yang tersendiri. Jadi apa itu resonan? Resonan berlaku apabila sistem berayunan dikenakan dengan daya luar yang mempunyai frekuensi. Okey, apa maksud resonan? Apabila kita kenakan daya luar tu pun mesti ada syarat dia. Frekuensi dia mesti sama dengan frekuensi asli. Okey, contohnya kalau kamu ini ialah cawan kan, nanti kita cubalah lihat dalam YouTube. Okey, ini ialah cawan, katakan frekuensi asli bagi cawan tu ialah, let's say lah cikgu just letak 50 Hz. Kalau kamu mampu menghasilkan bunyi menggunakan mulut kamu lah, kamu menjerit, kamu menghasilkan satu bunyi yang tinggi kelangsingan dia, let's say bunyi yang dihasilkan oleh suara kamu tu mencapai 50 Hz. Sudah sama kan? Dia punya frekuensi asli tu sudah sama, 50 Hz. Daya luar daripada bunyi suara kamu tu sama dengan daya luar pada sama dengan frekuensi asli bagi kaca tersebut. Apa yang berlaku pada gelas tu? Gelas tu dia akan berayun. Apabila dia berayun dengan semakin besar, lama kelamaan struktur dia pun akan musnah. So dia akan pecah lah. Okay? So apa yang berlaku apabila dia sama? Yang pertama, sistem tersebut akan berayun pada amplitude yang maksimum. Okay? So biasanya kalau cikgu mengajar resonan ni kan, cikgu akan suruh belajar buat inilah. Bandul button ni. Okay, cikgu terangkan dulu bandul button ini. So kamu tengok susunan dia A, B, C, D ni. A, B, C, D. Okay, apa yang berlaku ialah semua ni kamu biarkan secara pegun. Yang kamu gerak sesarkan cuma bandul X. Apabila saya sesarkan bandul X, semua bandul A, B, C, D ni akan berayun. Tetapi ada satu bandul saja yang akan berayun pada ayunan yang besar sekali. Bandul mana? Kamu tengok mana yang akan sama frekuensi asli dia. Ini kan, kenapa dia sama frekuensi dia? Ingat tadi daripada nota tu, kalau sistem bandul tu ditentukan oleh panjang kan. Okay, kedua ni panjang dia sama. Oleh kerana panjang dia sama, jadi frekuensi dia mesti sama. Okay, jadi frekuensi didapati frekuensi yang disebabkan X adalah sama dengan frekuensi C. Maka kita tahu resonan berlaku pada sistem C itulah. Apabila resonan berlaku pada bandul C itu, bandul C akan berayun pada amplitude yang besar. Okay, kita cuba tengok dalam YouTube. Cikgu search dulu dalam YouTube. Okay, kita tengok macam mana dia boleh efek lah. Okay, kita gunakan. Okay, cikgu cari video yang pendek sikit lah. Okay, yang ini. Video for Animated Science. It's Wednesday 21st of September. Time for physics fun. So we've had the A2 physics class today at Colonel Frank Seeley School looking at Barton's pendulum. Now, it's a bit of an unusual arrangement here. So we've got all of these cones, they're weighted with a small piece of blue tack inside it. I've got a ball of blue tack and I've got them all suspended on this wooden ruler with a string and some fishing line. Now then, if we go over the top, so I'm going to apologise for the wobbliness, you can see the periodic driving force. So I'm going to set it in simple harmonic motion. So here we go. So a nice large oscillation there. And we see them all starting to move because the string at the top is clearly pulling them. But we see something interesting happening. Now it's not so clear here. You might be able to see underneath, there's a shadow at the bottom. Can you see that shadow at the bottom from the lighting? But if I go above, you'll see something quite pronounced happening. As we give it more and more time,
there's one particular of the pendula that is oscillating at a larger amplitude than all of the others. So that one is clearly being driven. There is a resonance effect between this oscillator and this one. This one is pi by 2. Okey, so boleh lihat daripada sistem yang berayun yang di luar tu dengan kon yang berada yang di posisi yang kedua kan. Kenapa dia berayun pada amplitude yang besar? Okey, dia berayun pada amplitude yang besar. Yang pertama disebabkan oleh dia punya kepanjangan yang hampir sama. Okey, so biasanya kalau pelajar buat eksperimen ini pun dia tak berapa samalah dia punya size tu. Kenapa? Dia sebab ukuran. Okey, sepatutnya dia akan samalah dia punya amplitude tu. Out of phase. So what we're saying is the phase difference between displacement x and the periodic force is pi by 2 at resonance. Now at larger frequencies of resonance, the amplitude will decrease and the phase difference goes from pi by 2 to pi. So we can come in and just look. Okay, so itu ialah video ringkas lah apa aktiviti yang sepatutnya kita buat sekiranya kita face to face. So kita sepatutnya buat inilah untuk supaya kamu tahu apa itu resonan. Okay, so kita recap balik apa itu resonan. Fenomena resonan berlaku apabila satu daya luar, okay, kita lihat balik dia punya takrifan dulu dalam buku teks apa itu resonan. Okay, resonan berlaku apabila satu sistem berayun dikenakan dengan daya luar ataupun sistem berayun luar yang mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi asli dia. Jadi itulah takrifan dia lah. Okay, so apabila resonan berlaku, bila dia berlaku, frekuensi daya luar sama dengan frekuensi asli. Yang pertama, yang kedua, sistem akan berayun pada amplitude yang maksimum. Okay, kesan-kesan resonan ada banyak di sini. Kamu boleh research dia. Okay, so yang pertama contohnya tadilah. Okay, kita gunakan kehidupan harian kita dululah. Okay, contoh radio. Untuk tune siaran radio tu pun kamu perlu gunakan efek. Kamu perlu gunakan fenomena resonan. Contohnya siaran radio dipancarkan pada frekuensi 50 MHz. Jadi untuk tune kepada siaran radio tersebut, kamu perlu tuning, kamu perlu pancarkan ataukan frekuensi radio kamu pada 50 MHz baru kamu boleh dengar dengan jelas. Apabila frekuensi dia sudah sama, dia akan mengalami resonan kan. Apabila dia mengalami resonan, amplitude yang bergetar akan menjadi maksimum. Kalau dia maksimum, siaran yang kita dengar tu akan menjadi lebih jelas lah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ialah macam mana penyanyi opera tu dia boleh pecahkan gelas. Okay, suara dia, amplitude, frekuensi suara dia sama dengan frekuensi asli kaca tu. Jadi kaca tu akan bergetar dengan maksimum dan dia akan pecah. So banyak lagi contoh dalam you punya buku tu dia ada bagilah. Okay, pada tahun 1940 jambatan ini pun famous lah, Tacoma Narrow Bridge di Washington, Amerika Syarikat runtuh disebabkan oleh tiupan angin. Apa yang berlaku ialah, okay, so kita tahu Tacoma Narrow Bridge ni merupakan jambatan gantung lah. So apabila dia merupakan jambatan gantung, okay, dia mesti boleh berayun kan, sebab dia bukan fix oleh simen, dia digantung, so dia boleh berayun. So apabila dia boleh berayun, kita tahu jambatan gantung tu dia mesti ada frekuensi asli dia. Okay, katakan frekuensi asli, natural frekuensi bagi jambatan tu ialah cikgu sebarang letak lah, tak semestinya betul lah, cikgu just letak apa-apa nilai lah, megahertz. So tiba-tiba pada ribut hari tu ada angin kuat tiup, angin lintang, ini jambatan tu dia tiup melintang. So katakan frekuensi angin tu frekuensi angin tu mencecah 50 MHz. Okay,
So, apabila dia sama, apa yang berlaku pada jambatan tu? Resonan berlaku kan? Kalau resonan berlaku, jambatan tu akan berayun pada tempoh yang maksimum sehinggalah dia merosakkan struktur jambatan tu dan runtuh. Jambatan yang baru dibina itulah sebenarnya Tacoma Narrow Bridge tu merupakan jambatan yang gantung yang terbesar di dunia sebelum dia roboh disebabkan oleh tiupan angin. So kita boleh tengok sekejap. Okay, memandangkan topik ini agak ringkas lah. Okay, kamu boleh research ya. Banyak benda di YouTube kamu boleh guna untuk pemahaman kamu. Okay, cikgu cari video yang paling ringkas. Okay, ini. Dawn of a fatal day, and the wind begins to speak with a roar that no man can fail to hear. Sekarang kamu boleh dengar bunyi angin tu kan. So angin tu bertiup kencang sehingga dia sama dengan frekuensi asli jambatan tu. So kamu lihatlah, tak pernah kita lihat jambatan yang besar sekali berayun macam itu kan. In a 40-mile-an-hour gale, the center span weaves like a ribbon in a swinging twist that you wouldn't believe possible unless you could see it as you do now. There's an automobile caught on the heaving roadway. The 11,000-ton center span twists and strains the giant cables that support it. Cables of 6,300 wire strands, each 17 inches thick. Back out of the danger zone, all stricken spectators are driven to safety as the bridge gyrates like a nightmare high above the river, twisting, turning, curling. The lone motorist is forced to abandon the car. He has but a few minutes in which to save himself. Face to face with fate, his destiny hanging in the balance. Will he heed the... Okay, Such a cikgu strain, forward steel kan. girders buckle and giant cables snap like puny threads. There it goes! Okay, so itu ialah contoh lah apa lagi dalam buku teks tu. Okay, so ini pun jambatan gantung. Okay, resonan pun boleh berlaku pada penalaan peralatan muzik. Okay, penalaan you tuning kamu punya gitar, tuning piano dan sebagainya. Okay, banyak lagi lah. Okay, kamu boleh research lah. Nanti kamu research macam mana penyanyi opera memecahkan gelas. Okay, so alright, so itu sahaja yang kita belajar pada hari Khamis ni. Okay, so ingat apa yang kita belajar tadi? Yang pertama kita belajar berkenaan dengan pelembapan kan. Pelembapan ada dua. Pelembapan luar, pelembapan dalaman. Okay, pelembapan ialah pengurangan amplitude dalam satu sistem yang berayun disebabkan oleh kehilangan tenaga. Pelembapan luar disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh geseran ataupun rintangan udara. Kalau dalaman disebabkan oleh kehilangan tenaga yang disebabkan oleh regangan mapatan zarah-zarah. Okay, so satu sistem yang berayun, okay, dia mempunyai frekuensi asli. Kalau frekuensi luaran, frekuensi luar, daya luar sama dengan frekuensi asli, apa nama dia? Resonan. Okay, jadi kalau resonan berlaku, frekuensi luar sama dengan frekuensi asli, sistem berayun akan berayun pada amplitude yang maksimum. Jadi kesan-kesan dia kamu boleh research, radio, apa lagi tadi? Jambatan gantung Tacoma Narrow Bridge tu, and then you can search on how an opera singer can break a glass using his or her voice only. Okay, search dalam YouTube tu. Okay, jadi that's it. Okay, pada hari Jumaat kita akan belajar pantulan gelombang. Okay, selamat belajar.